Ya, Yang ni tak boleh. Saya standby. dah dengar dah. Dah on dah. Saya dengar. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tuan-tuan, yang mana bersama saya, mungkin juga tidak bersama saya, mana yang dah live tak apalah, nanti tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook saya dan juga dalam blog saya berkaitan dengan tajuk ini. Saya telah siapkan nota-nota, semua boleh berada di sana. Okey. Alhamdulillah, dengar. Okey. Kita mulakan semula ya puan. Okey, minta ni suara. Okey, masalah obesiti di kalangan rakyat Malaysia ni, obesiti ataupun masalah kegemukan. Kegemukan ni dia boleh dibagi kepada dua sebenarnya, iaitu sama ada dia berlebihan berat badan atau betul-betul obes. Jadi dia ada kompleks, diakibatkan oleh pelbagai faktor yang nanti kita akan bincang lagi. Jadi bagi mereka yang mungkin ada masalah obesiti, kegemukan ni boleh tengoklah apalah punca-punca kegemukannya. Masalah yang cuba saya beritahu tadi ialah apabila rakyat Malaysia semakin meningkat, maksud dia lebih ramai orang yang mengalami masalah obesiti, semakin ramai mereka yang mengalami masalah kita panggil non-communicable disease. Sebagai contoh, saya beritahu tadi, sebagai contoh, data daripada World Population Review 2019 menunjukkan bahawa Malaysia ni antara yang paling ramai penduduk yang mempunyai masalah berat badan. Sebanyak 15.6% berbanding dengan Brunei 14.1%, di Thailand 10.0%, sementara di Indonesia 6.9%. Peningkatan berat badan ni bukan sahaja masalah itu, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan masalah penyakit itulah. Sebab tu kita untuk mengelakkan penyakit atau mengawal penyakit, kita haruslah mengawal kegemukan ataupun obesiti tu. Jadi apa yang orang cakap tu lemak dalam tubuh ni yang normal. Sebab seperti mana saya beritahu tadi, lemak dalam tubuh ni adalah perlu dalam tubuh kita. Kalau tidak ada lemak, kemungkinan fungsi fisiologi dalam tubuh kita mungkin akan terganggu. Jadi peratusan bagi lelaki adalah 25% atau kurang. Kalau lebih daripada itu, dia mungkin mengalami masalah ni lah, kegemukan ni. Sementara wanita pula tu 35%, lebih 35% dikatakan mengalami masalah kegemukan ini. Jadi kena faham, seperti mana kita tahu kenapa lelaki kurang lemak berbanding dengan wanita, sebab wanita mempunyai payudara yang mana semua tu adalah lemak. Jadi sebab tu dia mempunyai berat badan, kandungan lemak yang lebih tinggi. Jadi lemak ni dia ada dua. Yang pertama yang kita panggil sebagai subcutaneous fat ataupun lemak subcutaneous. Satu lagi yang kita namakan sebagai visceral fat ataupun lemak visceral. Subcutaneous fat ni sebenarnya berada pada bawah kulit kita saja. Kalau kita cubit, sebagai contoh, tuan-tuan ambil pegang ni, yang itu adalah kandungan lemak subcutaneous kita. Kalau di perut pun sama, kita boleh cubit. Itulah kita panggil dia kandungan lemak pada bawah kulit kita. Tetapi yang lebih penting sekali adalah apa yang kita sebut sebagai lemak visceral. Lemak visceral ini berada pada rongga abdomen kita. Rongga abdomen kita yang mengandungi limpa, hati, usus, perut. Pada wanita juga mengandungi ovari, rahim dan juga fallopian tube. Lemak boleh berkumpul di situ. Jadi bagi untuk orang yang boroi ataupun orang yang mempunyai perut yang ke depan tu, dia mempunyai dua-dua sekali. Dia mempunyai subcutaneous fat dan juga visceral fat di situ. Ramai yang bertanya, adakah
lemak-lemak di peha, di punggung tubuhnya wanita itu berbahaya. Kalau tanya saya rasa dia tidak berbahaya, dia lebih kepada simpanan lemak, storage, fat storage saja. Yang itu dia akan mudah saja untuk dikeluarkan. Tetapi lemak visceral ni itu yang agak sukar dikeluarkan, ataupun sukar untuk dibakar. Mengapa lemak visceral bahaya? Lemak visceral bahaya ni dia masalahnya dia bukan tempat pengumpulan tenaga saja, tetapi dia juga mengeluarkan sebatan-sebatan yang merangsangkan keradangan. Apa maksud sebatan-sebatan yang merangsangkan keradangan? Iaitu sebatan-sebatan yang kita sebut sebagai pro-inflammatory. Apa dia itu? Iaitu interleukin 6, interleukin 1 beta, plasminogen activator inhibitor 1 PAI1, dan juga tumor necrosis factor alpha 1. Jadi ini adalah sebahagian, tetapi saya nak sebut bahawa apabila kita menyimpan lemak, sebatan-sebatan pro-inflammatory ini akan dikeluarkan sama. Sebatan pro-inflammatory ini dia akan merangsangkan proses inflammation dalam tubuh kita. Kalau kita mengalami kecederaan atau inflammation yang acute inflammation, sebab contoh mungkin kita demam akibat jangkitan kuman, ataupun mungkin kita terpelecok menyebabkan pergelangan kaki kita menjadi bengkak dan sakit, itu hanyalah sementara acute. Tetapi apabila kita ada lemak, jadi sebatan-sebatan pro-inflammatory ini dikeluarkan terus hingga menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Yang pertama sekali saya sebut tadi 4 dia. Ini yang biasa, ada banyak lagi. Interleukin 6 atau IL-6 adalah sebahagian atau sebatian cytokinin yang merangsang keradangan atau pro-inflammatory yang sangat kuat. Kehadirannya yang berpanjangan menyebabkan tubuh kita mengalami keradangan dan menyebabkan penyakit kronik. Lepas tu kita ada interleukin 1 beta, juga sebatian cytokinin yang merangsangkan keradangan, dan ini pun memberikan masalah yang sama. Plasminogen activator inhibitor 1 PAI1 berfungsi sebagai penghalang plasminogen activator dalam darah. Kehadirannya pada jangka masa yang panjang boleh menyebabkan pembentukan darah beku di dalam salur darah. Jadi plasminogen activator ni tujuan dia apabila sebab contoh berlaku kecederaan pada tubuh kita, mungkin ada salur darah kita akan membentuk darah beku di situ sebab dia ada trauma di situ. Jadi plasminogen dia akan mencairkan darah ini untuk menghalang pembentukan darah beku. Tetapi plasminogen activator inhibitor ni menyebabkan pembentukan darah beku, dan akhirnya darah beku ni boleh membahayakan kerana dia boleh pergi ke tempat lain. Sebab contoh kalau pergi ke saluran darah di otak boleh menyebabkan stroke, saluran darah mungkin di ginjal menyebabkan kerosakan ginjal, ataupun di dalam jantung boleh menyebabkan serangan sakit jantung. Tumor necrosis factor alpha 1 pula ni yang dikeluarkan oleh sel-sel lemak ni akan merangsangkan kematian semasa proses keradangan acute. TNF alpha 1 ni sebenarnya dia merangsangkan kematian sel. Maksud dia sebagai contoh ada sel-sel yang diserang oleh virus dan sebagainya, ataupun mungkin mengalami masalah kerosakan DNA apabila terlalu banyak free radical dalam tubuh kita. Tumor necrosis factor ni dia selalunya dia akan matikan sel itu, supaya sel ini kita bimbangi kalau tidak dimatikan dan mengalami kerosakan DNA, dia akan membesar dan membiak sebagai sel-sel kanser. Sebab itu tubuh kita dia kenal DNA yang rosak ni, dia terus mematikan. Tetapi kehadiran dia ni terlalu banyak dalam tubuh ni, dia berbahaya sebab boleh merosakkan sebagai contoh tulang rawan, dan juga menyebabkan proses autoimun yang lain. Sebab tu setengah orang tu dia dapat masalah autoimun tu
pada usia yang muda, mungkin disebabkan masalah genetik, tetapi ada orang tu mendapat masalah autoimun ni di peringkat yang lebih, orang cakap tu yang lebih, bila dah semakin dewasa, dah nampak dia punya tu dengan lebih jelas apabila ada masalah keradangan dalam tubuh. Jadi keempat-empat ni, sebatian ini hanya dapat diturunkan apabila kita mengambil diet anti-inflammatory yang selalunya dicadangkan ialah dalam satu kajian yang dilakukan atau diterbitkan oleh American Journal of the Clinical Nutrition 2008, bahawa dia menyatakan bahawa sebatian pro-inflammatory ini hanya boleh diturunkan dengan pengambilan minyak yang sihat, iaitu unsaturated fatty acid, sama ada lemak mono ataupun lemak poli. Maksud dia, kalau kita ambil makanan-makanan yang mengandungi polyunsaturated fatty acid ataupun monounsaturated fatty acid, yang terutamanya terdapat dalam diet Mediterranean, dia boleh menurunkan keradangan ini. Jadi ini telah diterbitkan dalam satu jurnal. Begitu juga dalam satu lagi jurnal yang bertajuk Virgin olive oil and nuts are key foods of the Mediterranean diet, effects on inflammatory biomarker related to the atherosclerosis. Maksud dia, banyak kajian menunjukkan apabila kita mengambil makanan yang mengandungi unsaturated fatty acid, sama ada polyunsaturated atau monounsaturated, dia dapat mengurangkan keradangan dan juga dapat mengurangkan masalah atherosclerosis di dalam saluran jantung kita. Jadi bagi pentingnya kita mengambil, sebagai contoh, minyak zaitun yang mengandungi monounsaturated dan juga dia juga mengandungi polyunsaturated fatty acid. Jadi saya mencadangkanlah kalau untuk orang yang mungkin ini salah satu cara untuk mengurangkan keradangan tubuh, dia start mengambil, dia akan mengurangkan keradangan dalam tubuh. Jadi keradangan dalam tubuh ni ataupun disebabkan oleh cytokinin ni yang dilepaskan oleh sel-sel lemak ni, dia akan meningkatkan penyakit NCD ni, iaitu seperti saya sebut tadi lah, hypertension, diabetes dan juga hyperkolesterol, dan menyebabkan komplikasi seperti cardiovascular disease terutamanya. Jadi kita kena tahu bahawa penyimpanan lemak ni bukan sahaja menyebabkan peningkatan non-communicable disease secara langsung, tetapi juga tidak langsung apabila dia mengeluarkan substance pro-inflammatory yang saya sebutkan tadi itulah. Kemudian kita pergi, mengapa penurunan lemak visceral adalah penting. Jadi kenapakah penurunan berat badan ni ataupun mungkin lemak visceral ni sangat penting dalam tubuh kita. Macam mana nak kurangkan kita punya lemak visceral ni dalam tubuh ni, sedangkan dia berada di dalam kita punya abdomen, rongga abdomen ni, macam mana nak turunkan? Mengikut kajian 10% daripada jumlah lemak dalam tubuh kita adalah lemak visceral. Contohnya kalau kita buat satu pengukuran lemak dalam tubuh kita, sebagai contoh kita ada katakan 5 kg, katakan ada 20 kg lemak dalam tubuh badan kita, 10%-nya adalah lemak visceral. Dikatakan 10%. Jadi nak kurangkan lemak visceral, kita terpaksa turunkan lemak dalam keseluruhan tubuh kita. Jadi maksudnya bila kita berusaha membakar lemak, itu bermaksud kita cuba menurunkan peratusan lemak visceral dalam tubuh kita. Jadi turunkan berat badan, dia akan menurunkan lemak, dia akan menurunkan lemak visceral 10%. Dan juga dalam banyak kajian menunjukkan bahawa 10% daripada berat badan kita, apabila kita dapat menurunkan 10% dari berat badan kita, pesakit dapat mengawal penyakit mereka dengan lebih baik dan dapat mengurangkan dos ubat yang diambil. Malah ada yang bebas daripada pengambilan ubat sintetik. Yang ini bukan saya cakap, kita tengok pada petikan jurnal begitu. Jadi dia mencadangkan sekurang-kurangnya penurunan berat badan sebanyak 10%. Apa maksud dia? Sebagai contoh, kita sekarang ni berat badan kita 100 kg. Kita ada diabetes, hypertension, hyperkolesterolemia, lepas tu kita ada pula tu sikit masalah sumbatan dalam saluran darah. Dengan kita menurunkan 10% daripada 100 kg yang ada, iaitu lebih kurang 10 kg, maksud dia kita dapat mengawal dengan lebih baik. Kalau kita dapat kurangkan lagi, dia bertambah lebih baik. Kalau kita dapat kurangkan lagi,
ke berat yang sihat, dengan kita lebih dapat mengawal, atau mungkin kita dah tak perlu lagi ubat-ubat sintetik ni, sebab kita dapat mengurangkan lemak visceral dalam tubuh kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, poin ni adalah penurunan berat badan yang selamat. Jadi kita nak turunkan berat badan ni, berapa yang kadar yang diselamat, yang dicadangkan. Yang diselamat atau yang dicadangkan adalah lebih kurang setengah kilogram, 0.5 kilogram, 0.5 kilogram dalam masa seminggu. Jadi untuk 2 minggu tu lebih kurang kita ada 2 kilogram. Jadi untuk penurunan yang selamat, kita harus dapat penurunan 2 kilogram, lebih kurang 2 kilogram dalam masa sebulan. Jangan terlalu cepat, kerana terlalu cepat boleh menyebabkan metabolic crash dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan masalah-masalah lain-lain. Jadi pengalaman saya pun begitu. Saya melihat ramai di antara kita, terutama orang muda lah, apabila mereka membuat diet terlalu cepat, dia menyebabkan mungkin dia nak mencapai sesuatu. Sebab contoh, dia nak bernikah atau bersanding pada tarikh tertentu, dia cuba untuk tidak makan, berpuasa, dapat turunkan berat badan dalam jangka masa yang cepat. Tapi kemudian dia dah start balik dia punya, sebab dia tak menjadikan itu sebagai tabiat, tak menjadikan budaya makan. Akhirnya dia meningkat, berat badan meningkat, dan agak sukar selepas itu untuk menurunkan berat badan. Jadi yang dicadangkan adalah 0.5 kilogram dalam masa seminggu, atau 2 kilogram dalam masa sebulan. Yang ini akan membantu menstabilkan kita panggil metabolism dalam tubuh kita. Jadi jangan kita target terlalu cepat. Bila terlalu cepat, dia mungkin berbahaya dalam tubuh kita. Banyak sebab mengapa penurunan berat badan kepada berat yang sihat ini penting. Dalam kajian juga, iaitu mereka yang mempunyai BMI sebagai contoh, yang berumur antara 30 hingga 35, minta maaf saya, mereka yang mempunyai BMI 30 hingga 35, mempunyai kebarangkalian untuk meninggal dunia 2 hingga 3 tahun lebih awal berbanding dengan mereka yang mempunyai BMI yang sihat. Jadi kalau kita sebagai contoh BMI kita sampai 30 hingga 35, kebarangkalian ini semua ajal ni Allah dah tentukan, tetapi kita sebut kebarangkalian. Maksud dia apa kebarangkalian, risiko ni? Sebagai contoh, kita buat ginilah perbandingan murah. Untuk kita meninggal dunia di jalan raya sebagai contoh, kebarangkalian kita menaiki motosikal lebih tinggi berbanding dengan kita menaiki kereta sebagai contoh. Itu kita sebut sebagai risiko atau kebarangkalian. Memang ajalan maut ditahan Tuhan, tetapi kalau kita tengok lebih ramai orang yang bawa motosikal, lebih mudah mereka mendapat kemalangan jalan raya berbanding dengan contoh orang yang menyebabkan kematian, contoh berbanding dengan mereka yang menaiki kereta. Jadi dalam hal ni, mereka yang mempunyai BMI 30-35, dikatakan kebarangkalian tu untuk meninggal dunia 2 hingga 5 tahun lebih awal daripada mereka yang mempunyai BMI yang sihat. Tapi kalau katakan mereka mempunyai BMI yang lebih tinggi, sebagai contoh 40 hingga 45, kebarangkalian untuk meninggal dunia itu lebih tinggi, sebanyak 8 hingga 10 tahun. Jadi kalau masuk lebih banyak obes, dia akan menyebabkan kematian yang lebih awal. Ini kajian yang dibuat. Jadi sebab itu kita harus mendapat BMI yang baik. Jadi dengan kita mengurangkan berat badan kita, kita akan dapat mengurangkan risiko untuk mendapatkan kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, sebagai contoh serangan sakit jantung, hipertensi, diabetes jenis 2, stroke, kerosakan ginjal, beberapa jenis kanser seperti kolorektum dan juga payudara, sakit belakang, sakit lutut, masalah kesuburan, masalah pernafasan, masalah anxiety dan kemurungan, masalah tidur akibat apnea. Itu sudah bernafas. Setengah orang yang badan besar tu, apabila dia tidur tu, dia boleh tidak bernafas disebabkan oleh dia punya saluran pernafasan. Dia jatuh, jadi pernafasan dia boleh terhenti, apnea, bahaya.
masalah pudi, hempedu, masalah hati berlemak. Jadi ini semua dapat dikurangkan apabila kita dapat mengurangkan berat badan sekurang-kurangnya 10%. Dalam kajian juga heart risk of overweight and obesity, kita ada term sebagai relative risk, yang itu kebarangkalian untuk seseorang itu mendapatkan sesuatu penyakit apabila dia mengalami masalah obesity atau kegemukan ni. Antaranya ialah yang biasa-biasa ni adalah kanser, breast cancer, endometrial cancer, colorectal cancer, liver, prostate dan gallbladder. Kalau kita dapat turun, maksud dia punya risiko itu akan menjadi lebih rendah. Dan masalah-masalah yang ni tuan-tuan boleh, sebagai contoh, boleh melihatlah dalam saya punya blog nanti. Saya dah letakkan di situ. Jadi bagaimana kita nak mengukur lemak visceral? Macam mana kita nak tahu berapa banyak lemak visceral kita? Dia ada berbagai cara. Dia ada lebih kurang 5 cara. 5 cara untuk mengukur lemak di dalam tubuh kita. Cara yang terbaik sekali menggunakan imbasan CT scan ataupun MRI. Menggunakan MRI, jadi dia bahagian abdomen kita, dia akan mengira berapa banyak percentage lemak. Dia dah ada, kita panggil sebagai nilai dia 1 hingga 59. Yang normal adalah bawah 13. Sementara skala yang lebih daripada itu 15 hingga 59 dianggap sebagai masalah kegemukan. Jadi bila kita buat scan tu, kita akan melihatlah banyak lemak dalam rongga abdomen. Yang itu lebih tepat, cuma dia lebih mahal sikit. Teknik lain kita gunakan sebagai bioelectrical impedance analysis, BIA. Dia ada 2, sama ada yang kita berdiri atas mesin tu, kita pegang, lepas tu dia akan keluar, dia akan print kita punya berapa banyak air dalam tubuh kita, berapa banyak lemak dalam tubuh kita, berapa banyak protein dalam tubuh kita atau otot dalam tubuh kita dan sebagainya. Dia ada 2 cara, sama ada kita pijak dan pegang elektrod tu, ataupun dengan cara lain ada yang kurang tepat, iaitu kita pegang elektrod kita menggunakan tangan, iaitu hand by hand, ataupun kita berdiri di atas mesin tu. Jadi dengan Anissa ini, dia akan memberitahu, dia tak memberitahu kita lemak peratusan lemak visceral, tetapi kita boleh mengagak dengan kita mengukur. Katakan lemak dalam tubuh 40 kg. Jadi lemak visceral dalam tubuh kita, kita boleh anggarkan lebih kurang 10% daripadanya, lebih kurang 4 kg. Jadi kita akan cuba untuk mengurangkan. Dengan cara lain, yang ketiga, mengira body mass index, BMI. Jadi body mass index juga kita tidak mengira secara langsung. Cara dia seperti mana tuan-tuan tahu, iaitu berat dalam kilogram, kita bahagikan dengan ketinggian kita di dalam meter. Kalau ketinggian saya sebagai contoh 1.75 meter, berat saya sebagai contoh 75 kg. Jadi kita bagi 1.75 kuasa 2. Dari situ kita dapat BMI. BMI ini pun ada perubahan. Kalau dulu sebagai contoh, saya ingat lagi masa saya belajar lebih kurang berapa tahun lepas, lebih kurang 30 tahun lepas, BMI yang normal ni, kita anggap yang normal ni adalah 20 kan. Tapi banyak kajian sains mendapati bahawa 20 pun masih lagi ramai orang yang mengalami masalah diabetes, hypertension, dan juga mereka cuba menurunkan, iaitu yang normal tu antara 18.5 hingga 22.9. Kalau dulu 20 dah macam cakap tu dah paling rendah sekali lah, hingga ke 25. Tetapi sekarang yang normal adalah 18.5 hingga 22.9. Satu perubahan. Kalau 18.5% dari ke bawah, itu dianggap sebagai terlalu kurus atau rendah, dia tidak normal. Jadi lebih daripada 23 dah dianggap sebagai mengalami kegemukan, sama ada dia pre-obese, iaitu 23 hingga 27.4. Yang ini dah dianggap sebagai pre-obese. Kemudian kita ada obese ataupun kita sebagai overweight. 23
hingga 27.4. Sementara 23 hingga 27.4 dah disebut sebagai overweight ataupun berat badan yang berlebihan. Obes ni 27.5 hingga 34.9, itu tahap 1. Tahap 2 35 hingga 39.9, itu tahap 2. Dan tahap ketiga lebih daripada 40. Jadi 40 ni memang pelbagai penyakit yang dikatakan dikaitkan dengan masalah ini. Tetapi BMI ni ada satu benda yang kita kena faham, bahawa dia hanya digunakan untuk orang dewasa, tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak. Bagi warga emas pun rasanya tidak sesuai, sebab bacaan mungkin dia akan tinggi sikit sebab masalah umur. Masalah umur, masalah hormon dia, jadi dia mungkin mengumpul lebih banyak lemak. Begitu juga dengan atlet. Atlet yang sebab contoh atlet bina badan, walaupun BMI dia mungkin tinggi, tetapi hanya disebabkan oleh pembentukan otot dalam tubuh dia. Dia bukan pembentukan lemak. Dan juga wanita hamil mempunyai bacaan yang tinggi sebab ada bayi dalam rahim dia. Jadi berat dia akan tinggi. Jadi dia bukannya sesuai untuk dikira BMI. Sebab tu ramai yang bertanya saya, doktor, saya nak memberatkan atau meninggikan berat badan saya. Makanan apa yang bagus untuk saya? Saya beritahu bahawa kalau lelaki, cuba pergi ke gym, buat latihan pembentukan otot. Jadi dia akan, jadi kita punya berat ni disebabkan oleh otot kita. Jadi otot ni dia akan menggunakan lebih banyak tenaga. Dia bagus untuk kita meningkatkan BMR dan juga menghasilkan tenaga. Sementara orang yang ada lemak ni, bukan cara dia untuk kita simpan lemak, bukan simpan lemak, terutama lelaki. Kalau wanita boleh juga pergi mengangkat berat juga, tetapi bukan untuk menjadi seorang yang sado, tetapi meningkatkan sikit kuantiti otot dalam tubuh, bagi dia untuk mendapatkan BMR yang lebih tinggi dan juga mendapatkan tenaga. Jadi kalau tanya saya macam mana nak tinggikan berat badan, elok kita pergi ke gym, buat latihan mengangkat berat. Dia akan membantu kita mendapat otot yang lebih besar, yang lebih menyebabkan kita mungkin tidak berasa mudah penat dan sebagainya. Cara yang seterusnya adalah dengan cara mengukur lilitan pinggang. Lilitan pinggang ni pun harus kita, ada satu cara untuk menentukan sama ada kita ni mempunyai lemak visceral yang lebih atau tidak. Cara dia senang je, ambil tape, letakkan di bahagian pinggang kita, lebih kurang 1 inci ataupun mungkin dalam satu ros jari kita, berada di atas dia sikit. Kita pinggang itu. Kemudian kita tengok berapa. Kalau yang berisiko bagi lelaki adalah 90 cm, bagi wanita lebih daripada 80 cm. Ini pun ada perubahan. Dulu saya masih ingat lagi, dia beritahu 100 cm. Bagi wanita 85 cm. Tetapi bagi orang Asia, kajian dah dibuat menunjukkan bahawa lelaki lebih berisiko apabila dia mempunyai ukur lilit pinggang lebih daripada 90 cm, sementara wanita 80 cm. Jadi perempuan boleh periksa di rumah kalau kita ada tali pengukur dalam sentimeter, sama ada dia berlebihan atau tidak. Cara yang seterusnya, kita boleh mengukur rasio antara pinggang dan punggung. Yang ini kita sebut sebagai waist to hip ratio, WHR. Maksudnya kita ambil periksa pengukur, kita periksa kita punya pinggang tadi, lepas tu kita ambil pula ukur punggung kita sekali. Punggung kita sebab dia, ialah ramai yang mengumpul lemak di situ, jadi kita ukur. Jadi kita membuat satu ratio, iaitu di pinggang bahagi dengan lilitan di punggung, dan jadi kita dapat ratio tu. Jadi kalau susah nak kira, boleh gunakan calculator. Jadi yang normal macam mana? Kalau yang berisiko, lelaki lebih daripada 0.9, sementara wanita lebih daripada 0.85. Lelaki kalau 0.9 lebih tu, ada maksud dia berisiko, sementara wanita pula 0.85. Jadi kita boleh ukur, tadi kita ukur kita punya pinggang, lepas tu kita ambil pula di punggung kita, ambil yang paling kawasan yang paling besar sekali, yang paling untuk ukuran yang paling besar sekali. Lepas tu kita bahagikan pinggang kepada ukur lilitan punggung, kita akan mendapatkan dia punya ratio.
Jadi insyaAllah kita cuba membaca rakan-rakan kita yang ada di Facebook. Mungkin ada soalan. Saya cuba bacakan dulu. Jadi ada 4 cara. Yang pertama tadi cara yang lebih tepat tetapi lebih mahal. Ada cara yang lebih mudah tetapi dia tidak mengukur secara direct. Tidak mengukur secara direct. Kita tengok ada pertanyaan dan sebagainya. Puan Siti Tanjung. Terima kasih. Alhamdulillah suara dah jelas. Fazilah Hassan. Terima kasih Puan kerana share. Intan Zaharia. Okey, terima kasih. Fiza Rahim. Alhamdulillah clear. Ya, terima kasih. Mungkin masalah handphone saya lah ni. Ni handphone dah satu lagi saya gunakan. Jadi dia mungkin lebih terang sikit. Yang ni mungkin dah banyak apa cakap tu. Dah banyak masalah. Puan Ros Aida, Alhamdulillah. Zul Kiman, Waalaikumsalam. Fiza Sebatan yang merasakan keradangan. Ya, itu lemak berbahaya. Puan Liza Ghaffar, Waalaikumsalam. Baru habis kelas. Alhamdulillah, boleh kita tengok. Dan nota-nota tu saya akan masukkan ke dalam blog saya. Cuma dia ada pengubahan sikit dari segi susunan ayat dan perkataan. Puan Intan Izzati, Waalaikumsalam. Saya baru ada buah sir dan saya ada makan olive oil untuk memudahkan buang air besar. Adakah selamat? Memang selamat Puan. Setengah orang tu dia mudah mengalami masalah bawasir ataupun masalah sembelit. Jadi sembelit bawasir ni disebabkan oleh sembelit. Kalau kita tak ada sembelit, selalunya tak ada bawasir. Sebab bila kita menelan, bawasir tu, salur darah tu di bawah tu dia akan mengembang. Jadi bila kita makan minyak zaitun, dia akan mudah keluar. Kalau juga tak juga atau tak mudah, mungkin kita boleh tingkatkan. Sebab contoh kalau dulu kita ambil 2 sudu besar, masih tak keluar, kita boleh ambil 4. Boleh ambil 4 sehingga 6. Maksud dia 2 pagi, 2 petang atau tengah hari, 2 malam. Kalau masih tak boleh, mungkin dia dah lama sangat mengalami masalah sembelit yang kronik, boleh mengambil cuketin, masuk ke dalam air, bancur dalam gelas dan minum. Dia sangat membantu. Alhamdulillah, Cik Azman, Lenggong clear. Siti Fatimah, Muhammad Yunus, Waalaikumsalam. Sujah, Assalamualaikum Doktor. Saya ada minum Olive Power Up. Saya perasan gasit saya semakin berkurang. Ya, betul tuan. Itu adalah salah satu cara. Sebab dalam tubuh kita ni dia ada satu kita panggil dia lapisan lendiran yang melindungi permukaan dalam gastrik yang kita panggil sebagai mucin. Mucin ni dihasilkan antaranya apabila kita mengambil minyak zaitun. Penerangannya saya akan mungkin akan buat di masa akan datang. Tapi apabila kita mengambil minyak zaitun, dia menyebabkan pembentukan mucin yang lebih tebal. Jadi melindungi permukaan dalam perut kita tu mungkin daripada asid, mungkin daripada kuman Helicobacter pylori. Sangat bagus. Siti Mariam Omar, Alhamdulillah clear je debu. InsyaAllah. Liah, BM saya terbaik 18. Ya Puan. Ini bekerja dalam beauty spa ni memanglah orang akan tengok kita kan sebagai contoh. Kalau tak memang suka jugalah kita nak convince orang untuk mungkin mendapatkan bacaan yang terbaik tu. Nur Fatih, Doktor, berapakah bacaan ideal visceral fat yang terbaik dalam badan kita? Jadi visceral fat ni dalam tubuh kita ni selalunya yang kita sebut tak ada bacaan yang ideal sebab tak ada orang berkaji apa banyak. Cuma pengukuran-pengukuran itu hanya untuk memberitahu bahawa risiko kita. Jadi risiko kita tak ada satu ujian yang kita buat untuk menilai kecuali yang saya sebut tadi lah MRI. Tetapi dia mungkin hanya menunjuk untuk mencari risiko. Berapa banyak kita berisiko untuk dapat penyakit-penyakit NCD. Sebab tu kita tak cadang sebab doktor kita tak cadang buat MRI, CT scan untuk semata-mata tengok visceral fat. Tetapi kita boleh buat dengan cara mudah tadi. Pertama sekali kita boleh menggunakan teknik bioelectrical impedance tadi ataupun kita menggunakan perkiraan BMI ataupun kita boleh mengukur lilitan pinggang dan juga kita dapatkan ratio antara ukuran lilitan pinggang dan juga punggung. Jadi itu hanya untuk menilai risiko kita. Dia bukannya
part of the treatment, semata-mata kita nak menurunkan visceral, bukan itu maksud dia. Kita hendak mengukur risiko saja. So Hailal Su, Waalaikumsalam. Nurmazniza, alhamdulillah jelas. Apa beza kelapa darah dan minyak zaitun? Kelapa darah dan minyak zaitun saya nampak ni, perbezaan dia adalah jenis lemak yang ada di dalamnya. Kalau minyak kelapa darah, dia adalah saturated fat. Sementara minyak zaitun adalah unsaturated fat. Dalam banyak kajian yang saya membuat rumusan bahawa kita harus memperbanyakkan unsaturated fatty acid dalam tubuh kita, sama ada polyunsaturated atau monounsaturated. Dan juga kita boleh mengambil saturated fat tetapi tidak terlalu banyak. Sebab saturated fat pun penting dalam tubuh kita. Cuma jangan terlalu banyak. Pada saya gitulah. Jahada alias, terima kasih. Azan Masirun, okey, better, alhamdulillah. Intan Zahra dengar. Kemudian Nur Zuratul, berat cepat turun, kolesterol cepat pekat dan jadi hampir tua. Ya betul, kalau katakan kita dah menurunkan berat badan kita terlalu cepat, pertama sekali kolesterol dia akan meningkat dengan lebih cepat. Sebab pembakaran lemak ni dia akan menyebabkan tahap kolesterol kita akan tinggi. Sebab tu orang terperanjat. Dia kata, doktor saya dah turunkan berat badan saya dah 3 bulan. Daripada mungkin 100 kg sekarang dah menjadi 70 kg sebagai contoh. Tetapi saya dapati bahawa tahap kolesterol saya tinggi. Itu salah satunya lah yang saya sebut tadi. Metabolic crash tu tadi ya. Sebab tu kita cuba kurangkan perlahan-lahan. Dan juga boleh juga menjadi hempedu. Apabila kolesterol tinggi, risiko untuk mendapatkan batu hempedu pun tinggi. Jadi harap puan faham. Nur Fauzia, alhamdulillah. Zukiman, okey, clear. J. Jafar, alhamdulillah. Haniza Nur, alhamdulillah dengar. Muhammad Ashraf, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni anak angkat saya ni kalau tak silap ni. Zul Kiman, Putrajaya clear, alhamdulillah. Salamlah Muhammad, terima kasih. Min Rashid dengan doktor, alhamdulillah. Natrah Dahlan, alhamdulillah. Nik Aniza, macam mana cara kita untuk kurang kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita? Itu kita dah sebut tadi. Penurunan berat badan, macam mana kita nak kurangkan kolesterol jahat, iaitu LDL terutamanya, dan juga triglyceride. Ada banyak caranya. Antaranya ialah kita kurangkan pengambilan refined karbo. Sebab tu orang yang ada triglyceride tinggi ni pada saya tak perlu makan ubat. Dia kena kurangkan refined karbo. Apa dia refined karbo saya dah banyak jelaskan. Tapi yang mudah adalah sebagai contoh 3P tu, iaitu gula putih, nasi putih dan juga tepung putih. Jadi kita kurangkan. Kita banyakkan makan sayur, kita banyakkan makan buah, kita ambil lebih sedikit protein, terutamanya protein healthy protein, iaitu ikan sebagai contoh, dan juga kita mengambil healthy fat, iaitu minyak zaitun, dia akan membantu kita. Suhaida, alhamdulillah dah jelas. Kak Linda, ya, wanita nombor 0.85 kulit pinggang. Aidil Syafiq dengar. Suria, Waalaikumsalam. Nuraihan, alhamdulillah. Cikgu Alin Darling, ya, alhamdulillah. Sabiro Ismail, terima kasih. Rosalik, ini orang kuat olive house ni. Buasir bagus sangat, amalkan olive oil, ya betul. Boleh up dose ikut keperluan, ya betul. Kalau sebagai contoh dah ambil 1 sudu, 2 sudu tak okey lagi, boleh tambah 4 hingga 6 sudu. Bagi umur 60 tak boleh upaya untuk exercise, apa cara yang terbaik? Tak mampu exercise ni memang betul. Sebab tu bagi orang muda untuk teruskan berat badan, dia banyakkan bersenam, dia sangat membantu. Tetapi untuk orang tua ni, selalunya bila bersenam kemungkinan sakit lutut, sakit pinggang, lepas tu kita bimbang takut serangan serangan jantung. Cara yang terbaik ialah dengan cara berjalan. Jadi kita banyakkan berjalan bagi orang tua yang berusia 60 tahun ke atas. Kita boleh berjalan ke masjid, ke kedai, ke taman, keliling rumah dan sebagainya. Berjalan ni sangat bagus. Kalau kita boleh berjalan, sebenarnya tu doktor saya tak boleh berjalan sebab masalah lutut. Berapa jauh boleh jalan? Saya boleh jalan 1 kilometer je, lepas tu saya dah tak boleh berjalan. Jalanlah 1 kilometer. Kalau katakan boleh berjalan 5 kilometer, buatlah 5 kilometer. Boleh berjalan 100 meter saja, jalanlah 100 meter. Dia sangat membantu. Dia akan mengurangkan
meningkatkan BMR kita, menurunkan berat badan kita, membaiki balik kita punya sendi lutut dan sebagainya. Puan Rosalia, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Nur Zuratul Ain, terima kasih sama-sama. Intan Haris, Alhamdulillah. Terima kasih. Ima Ismail, Waalaikumsalam. Nazatul, betul ke jika kita bersenam sehingga tunggak-tunggak nafas bermakna pembakaran lemak sedang berlaku? Itu adalah satu kita panggil indikasi yang kita anggap sebab dia tak ada pengukuran. Tapi betul lah, dengan cara bila kita buat satu tu sampai tercungap-cungap, itu antaranya menunjukkan bahawa kita punya lemak ni sedang dibakar. Begitu juga kalau kita memantau atau melihat degupan jantung kita. Setengah orang cakap, doktor saya ni selalu berpeluh, buat ni lah, berjalan, berlari, berpeluh. Tapi berat badan saya tak turun. Sebab apa? Sebab tiada pembakaran lemak. Nak dapat pembakaran lemak tu, antaranya kena buat tu lah kardio tu. Kardio tu maksudnya kita kena berlari lebih laju lagi. Ini tapi berhati-hati untuk orang yang lebih berusia atau ada masalah penyakit. Tetapi untuk orang muda, memang macam saya cakap tadi, memang berlari tercungap-cungap, barulah pembakaran lemak berlaku. Dan juga kita boleh monitor heart rate kita. Heart rate kita lebih daripada 120, 140, maksud dia dah start pembakaran tu. Kalau masih lagi 80, 100 tak cukup. Kena tingkatkan lagi, 120, 140, 160, dia baru membakar lemak kita. Pak Nur Fatih, terima kasih. Zabudin Hamzah ni orang Olive House daripada Pantai Timur ni. Azam Barisun, minyak dara saturated fat. Ya, bagus. Jadi saturated fat ni bukan suatu benda yang kita tak boleh makan. Dulu kita makan minyak kelapa, kita masak, menggoreng dan sebagainya. Saya masih ingat dari masa kecil, kita kebanyakan menggunakan minyak kelapa. Tetapi bila dah besar sikit ni, saya ingat minyak kelapa dah sukar dicari, kita menggunakan minyak sawit pula. Dua-dua boleh bagus untuk menggoreng dan juga untuk memasak. Cuma tu minyak kelapa dara ni, kalau saya lebih suka minyak kelapa dara ni saya untuk apply dekat kulit kita, ataupun kita sapu kat kulit kita kalau kita ada masalah kekeringan dan sebagainya. Dia sangat membantu. Sebab dia lebih lambat untuk diabsorb berbanding dengan minyak zaitun. Minyak zaitun dia cepat sikit. Sebab mungkin dia punya molekul dia tu, minyak zaitun ni mungkin lebih kecil agaknya. Jadi dia mudah meresap. Sementara minyak kelapa ni dia bagus. Jadi dia maintain moisture pada kulit kita. Orang yang ada eczema, orang yang ada kekeringan, disebabkan mungkin alergik pada chemical dan sebagainya, baru saja membersihkan rumah menggunakan sabun dan sebagainya, tangan kita menjadi kering atau alergik, sapukan minyak kelapa, sangat bagus. Bodybuilder termasuk obesity ke? Macam saya cakap tadi, bodybuilder dia tak termasuk, kita tak boleh menggunakan BMI sebab kebanyakannya adalah kotot protein. Saya dah sebut tadi ada beberapa golongan yang tidak sesuai untuk menggunakan BMI sebagai ukuran, iaitu kanak-kanak, wanita yang hamil, orang tua, orang yang atlet, yang mana dia mungkin otot dia lebih besar berbanding dengan orang lain. Jadi dia ni tak sesuai untuk menggunakan BMI. Ada penawar eczema lah saya ingat ni. Eczema ni sebagai contoh, boleh kita, kalau kita, dia sebenarnya alergi. Jadi kalau kita tahu apa punca alergi, kita elakkan. Lepas tu kita ambil pengambilan makanan-makanan yang bernutrisi dan juga makanan-makanan yang membantu balik untuk muaskan dia punya kulit. InsyaAllah dia akan menjadi lebih baik dan mungkin kita dah tak perlu makan ubat dan mungkin dia akan bebas daripada eczema. Okey, kita tengok lagi kalau ada. Kalau tak ada lagi puan. Okey, kita teruskan tadi kebaikan mengurangkan berat badan. Kita dah tahu bila kita kurangkan berat badan, 10% daripadanya adalah visceral fat. Bila kita kurangkan visceral fat, dia akan membantu kita untuk mengelakkan mendapat penyakit NCD tadi. Sebagai contoh, apabila kita dapat menurunkan 10%, ini saya ambil ni daripada mana ni? 10% daripada berat asal, dia akan memberikan apa? Untuk orang yang ada darah tinggi, dia dapat menurunkan bacaan systolic blood pressure sebanyak 10
milimeter mercury. Dia lebih mudah. Dapat menurunkan bacaan diastolic blood pressure sebanyak 20 milimeter mercury. Dapat mengurangkan dos ubat hipertensi yang diambil. Itu yang untuk kebaikan untuk orang yang ada darah tinggi. Sebab tu orang darah tinggi, dia turunkan berat badan, kebaikannya. Untuk yang ada masalah kolesterol, dia menurunkan 10% total kolesterol. Dia menurunkan 15% LDL ataupun kolesterol jahat, menurunkan 30% triglyceride ataupun kolesterol jahat lagi, dan meningkatkan 8% HDL iaitu kolesterol yang baik. Bagi pesakit diabetes, dia mengurangkan 50% kebarangkalian untuk orang yang tak ada diabetes. Tetapi sebagai contoh, mak dia mungkin bapak dia ada diabetes. Jadi dia dapat mengurangkan 50% kebarangkalian risiko untuk mendapatkan diabetes. Menurunkan bacaan fasting blood glucose sebanyak 30 hingga 50%. Sebagai contoh, sebab orang tu ada makan ubat dan injection, fasting blood sugar masih lagi sebagai contoh 10-11. Apabila dia dapat menurunkan berat badan 10% daripada berat asal dia, kemungkinan dia dah menjadi 8, dah menjadi 6 tanpa makan ubat. Makan ubat dia akan lebih turun dengan lebih baik. Jadi dia dapat mengawal dengan lebih baik. Dapat menurunkan 15% HB1AC daripada asal, bukan ke tahap 15%, tapi 15% daripada asal. Seperti contoh, dulu 10 contoh 10. Jadi dia dapat turunkan mungkin 15% daripada yang asal tu 10. Jadi mungkin 8, 7 kalau dia dapat turunkan 10% dari berat badan asal. Jadi kalau dia lebih turunkan lagi, mungkin lebih mudah dia untuk mendapatkan bacaan HB1AC dengan lebih baik. Untuk yang orang yang ada masalah sakit lutut, osteoarthritis, mengurangkan 50% risiko mendapatkan osteoarthritis. Bagi setengah orang yang dah ada pula tu, dengan pengambilan sebagai contoh makanan-makanan yang bernutrisi, minyak zaitun, dia akan membantu dia untuk heal. Saya dapat banyaklah kita panggil dia perkongsian pengalaman. Jadi orang yang sakit lutut ni, dia kena turunkan berat badan, dia kena banyak makan makanan yang bernutrisi, lakukan pergerakan fizikal, dia membantu. Okey, lepas tu kita pergi kepada apa tajuk yang seterusnya. Bagaimana kita nak menghilangkan lemak visceral. Seperti mana saya beritahu tadi, lemak visceral ni adalah 10% daripada total lemak yang ada dalam tubuh kita. Dan kena ingat bahawa lemak dalam tubuh ni, tubuh kita mesti ada lemak. Dia tak boleh orang cakap tu clear ataupun bebas daripada lemak. Tak mungkin. Sebab lemak ni otak kita pun lemak, saraf kita pun lemak. Lemak ni bagus untuk kita jika dia tidak terlalu tinggi. Bagi lelaki tadi saya beritahu dia mesti kurang 25% daripada berat tubuh dia. Bagi wanita pula tu 35% daripada berat tubuh dia. Jadi itu adalah untuk peratusan untuk yang normal untuk lelaki dan wanita. Jadi cara untuk menurunkan ataupun menghilangkan visceral fat dengan cara kita menurunkan berat badan. Kalau contoh kita dapat turunkan 10 kg, maksudnya visceral fat kita dianggarkan dapat diturunkan sebanyak 1 kg. Kalau kita dapat turunkan 20 kg, mungkin 2 kg visceral fat yang berkumpul tu dari lemak. Sebab tu orang yang melakukan diet yang betul, tuan-tuan akan dapatkan yang pengalaman lah. Saya sini berpengalaman. Kadang-kadang kita tengok berat badan kita tak menurun secara mendadak, tetapi perut kita, abdomen kita ni dia dah rasa macam lebih longgar. Macam saya ni dapat turunkan 5 unit daripada 38 kepada 33 sekarang. Dulu pakai seluar saya 38, sekarang dah 33. Memang banyak lagi di abdomen ni, sebab di abdomen ni adalah pengumpulan lemak visceral. Dan juga di punggung ni, dia seperti saya tahu tadi, dia tidak berbahaya, dia lebih mudah untuk dihilangkan. Di lemak, di peha dan juga di punggung. Tapi dalam abdomen ni dia agak sukar sikit. Sebab tu kita perlu mempertingkatkanlah pengawalan makanan dan sebagainya. Jadi cara untuk menurunkan visceral fat ialah dengan cara menurunkan berat badan. Saya suka memberi cadangan untuk kita menurunkan berat badan dengan kaedah yang saya sebut sebagai hidup afiat ataupun healthy lifestyle. Afiat healthy lifestyle, iaitu pertama sekali perbanyakkan puasa. Ini memang kalau kita tengok zaman dulu pun cara untuk sihat memang dengan berpuasa.
Kalau kita tak mampu berpuasa, kita boleh menjarakkan makanan sehingga kita betul-betul lapar. Jadi ramai yang bertanya, doktor, saya lepas makan tadi sarapan pukul 8 pagi, pukul 10 saya rasa lapar. Kan? Jadi saya makan, adakah saya betul-betul lapar? Sebenarnya jarak yang betul-betul lapar ni sebenarnya antara 4 hingga 6 jam. Kalau tuan-tuan, perempuan tadi makan mungkin pukul 8 pagi breakfast, pukul 12 ataupun mungkin pukul 1, pukul 2, itu memang lapar betul. Tapi contoh kalau 8 pagi baru breakfast, 10 pagi rasa lapar, itu bukannya lapar sebenarnya. Mungkin kita ada masalah, kita panggil dia sugar craving. Maksudnya apabila kita ambil gula terlalu banyak, contoh makanan-makanan, sebab tu saya mencadangkan bagi mereka nak kurangkan sugar craving ni, kurangkan makanan-makanan yang mempunyai 3P. Terlalu manis, daripada tepung putih dan juga daripada nasi putih. Jadi kita banyakkan mungkin sayuran dalam sarapan kita ni, atau mungkin kita ambil telur rebus dengan roti, whole meal, dia membantu untuk mengurangkan kita punya rasa lapar tu. Jadi kalau betul-betul lapar, selalu 4 hingga 6 jam daripada meals yang sebelumnya. Itu betul-betul lapar. Jadi kalau masih lapar lagi, cara yang terbaik ialah minum air kosong. Minum air kosong, kadang-kadang dia hilang. Dia hilang tu selalunya bukan disebabkan oleh betul-betul lapar, kemudian sugar craving tadi. Jadi sebab contoh kalau nak berdiet tu, contoh dia ada rasa lapar, cuba minum air dulu, air kosong, lepas 10 minit kalau hilang, itu bermaksud dia bukan betul-betul lapar tu, dia hanya sugar craving. Jadi 4 hingga 6 jam ataupun kita banyak berpuasa. Bagi mereka yang tak mampu berpuasa, sebagai contoh, boleh buat juga apa yang kita sebut sebagai diet intermittent fasting. Yang itu saya amalkan. Saya buat diet intermittent fasting ni, dapat menurunkan berat badan daripada 105 kg kepada sekarang ni 80 kg. Kadang-kadang dia turun sampai 78. Yang itu yang maksimum. Saya pernah dapat 75. Tetapi selalunya dia tak kekal. Mungkin apabila kita dah semakin berusia ni, tubuh kita selalu akan cuba menyimpan lebih banyak lemak. Sebab mungkin penurunan hormon dan sebagainya. Ini menyebabkan tubuh kita mungkin sudah kurang otot, tetapi mengumpul lebih banyak lemak. Jadi sebab tu bila kita dah berusia ni, agak lebih sukar untuk menurunkan berat badan. Jadi cuba kurangkan. Kalau lapar sepanjang tengah malam, mungkin kita boleh ambil buah-buahan, ambil seketul ataupun sebiji apple, ataupun mungkin sepotong potong betik yang tidak manis, untuk mengurangkan rasa lapar, craving tu. Atau minum air kosong saja, kemudian tidur, besok pagi baru kita sarapan. Seterusnya, kena perbanyakkan serat daripada sayuran dan buah-buahan. Ni cara yang seterusnya. Kita kena banyak ambil serat dan sayur dan buah-buahan. Jadi berapa banyak yang perlu kita ambil sayuran ni? Sekurang-kurangnya setengah cawan sayuran yang telah dimasak. Ataupun kalau kita ambil ulam yang tak masak tu, sekurang-kurangnya 1 cawan. Kita boleh bayangkanlah, kalau kita letak cawan, kita ambil sayur setengah. Ataupun mungkin dalam senduk. Kalau kita pergi ke kedai, kalau saya, selalunya saya ambil 2 jenis sayur. 1 senduk, 2 senduk. Jadi sekurang-kurangnya kena ambil 1 senduk yang dah masak tu, ataupun atau 2 senduk. Jadi bergantung. Kalau tuan-tuan suka makan sayur, ambillah banyak sikit, atau memenuhi separuh daripada pinggan kita. Yang ini yang kita panggil healthy plate ataupun pinggan sihat. Yang mana separuh daripada pinggan kita adalah sayur-sayuran, sama ada sayuran tu dimasak ataupun tak dimasak. Itu sebagai mudah. Jadi pergi kedai seperti itu, atau di rumah kita makan, pastikan ada sayur separuh daripada pinggan kita. Cara yang lain, minum air yang secukupnya, 2 hingga 2.5 liter atau 8 gelas air. Yang ini sangat membantu. Dapatkan tidur yang cukup. Dapat tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni pun sangat perlu. Sebab dia, kalau orang tak cukup tidur tu, dia menyebabkan stres dalam tubuh, menyebabkan kita sukar untuk menurunkan berat badan. Salah satunya punca. Orang yang tidak cukup rehat ni, ataupun mungkin dia buat shift, 2 shift satu hari, tak cukup tidur 4 jam saja setiap hari, ataupun mungkin kurang daripada itu, dibimbangi mengalami masalah penyakit kronik selepas
10 tahun hingga 15 tahun. Ada yang lebih awal lagi, 5 tahun dah ada masalahnya sebab tak cukup tidur. Lakukan pergerakan fizikal. Pergerakan fizikal ni sekurang-kurangnya 30 minit sehari untuk 5 hari dalam seminggu. Ataupun kita boleh yang terbaik membuat 45 minit sehari. Kalau kita tak mampu, 30 minit. Macam mana kita nak buat 30 minit? Kita bukan ada masa ke? Mungkin kalau kita bekerja di office, seperti mana yang selalu saya kongsikan dalam banyak ceramah saya, kita parking jauh sikit daripada office kita. Kemudian kita bergerak. Katakan daripada kereta yang kita parking tu, kita pergi ke tempat kerja kita, office kita, mungkin 5 minit. Jadi pergi dan balik tu dah 10 minit. Waktu tengah hari sama juga. Kemungkinan kita parking lagi tempat yang lebih jauh, pergi ke tempat makan, pergi dan balik. Lepas tu kita parking balik, kita pergi tempat kerja. Jadi ini akan membantu kita. Di rumah kita boleh jalan sikit, pergi kedai, pergi ke surau, pergi masjid, keliling taman, keliling rumah 5 minit dan akhirnya dapat 30 minit. Jadi kita tak semestinya memperuntukkan sejam, setengah jam, 40 minit, tetapi dalam jangka masa yang sama tu kita boleh buat sikit. 5 minit berjalan office daripada kereta, 5 minit daripada office ke kantin. Lepas makan tu janganlah terus duduk. Sebab contoh kita berjalanlah sikit. Lepas tu sebab contoh kita punya tempat kerja tingkat 9, kita naik tangga dulu, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat ketiga baru kita ambil lift naik ke tingkat 9. Itu salah satu cara lah. Jadi kalau kita nak bersungguh tu macam cara kita boleh buat. Tapi kalau kita dah memang malas tu memang kita tak boleh buat lah. Kemudian kita kawal stres dengan baik. Stres yang baik ni sebab bila kita dapat mengawal stres dengan baik ni, dia membantu kita dapat menurunkan berat badan. Mengambil makanan yang bernutrisi, terutama seperti mana yang disebut sebagai Quranic food. Seperti contoh minyak zaitun, buah delima, buah tin ataupun buah-buahan Malaysia. Itu tak disebut dalam Quran tetapi masih bagus. Buah-buahan seorang bagus. Terlebih lagi kalau yang disebut sebagai Quranic food, sebab ini telah banyak dibincangkan di dalam jurnal dan dibuktikan dalam jurnal, dia sangat bagus. Jadi jika masih lagi tak berjaya, saya mencadangkan agar buatlah konsultasi dengan profesional, orang profesional dapat membantu. Jadi menurunkan berat badan ni bukan ada satu cara je, ada pelbagai cara. Ada orang yang mengamalkan diet intermittent fasting, ada yang hanya meningkatkan senaman, ada orang yang cuba hanya tidak mengambil gula, itu pun dah dapat menurunkan berat badan. Jadi pelbagai cara. Yang penting gunakan cara yang betul, dapatkan nasihat yang betul supaya apa yang kita cuba buat iaitu menurunkan berat badan ni supaya tidak membahaya kepada tubuh dapat kita capai dengan lebih baik. Jadi kita tengok sikit lagi. Mungkin ada yang bertanya. Di handphone saya nampaknya tak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah, maksudnya semua sudah faham. Kalau tak faham tu bolehlah kita berkongsi-kongsi lagi dalam saya punya blog saya. Cikgu Nur Syamimi, pengambilan makanan bernutrisi penting untuk penurunan berat badan. Dia betul cikgu. Aidil Syafiq tadi, saya selalu minum susu waktu malam nak tidur, kadang-kadang dicampur dengan oats. Adakah memberi kesan pada berat badan? Nak tidur susu ni kalau tuan-tuan ambil hari-hari, saya rasa dengan oats tu sendiri dia mempunyai karbohidrat yang tinggi tuan. Campuran susu dan juga oat ni dia adalah tinggi sebenarnya karbohidrat dia. Jadi maksud dia kena check balik lah. Kena check balik tuan punya cara pemakanan ni. Sebab kedua-duanya tinggi, saya bimbang dia menyebabkan sukar untuk menurunkan berat badan. Jadi paling bagus untuk malam ni bagi mereka yang cuba menurunkan berat badan ialah makan awal sikit. Pukul 6, pukul 7, last sekali pukul 8. Lepas tu tidur pukul 10, setengah, pukul 11, bangun nanti pukul 5, minum air suam, ambil minyak zaitun 1 atau 2 sudu. Pukul 10 nanti dah boleh breakfast. Itu dah cara paling. Maksudnya kita menjarakkan 12 jam
16 jam, 14 jam pun boleh. Kalau saya sekurang-kurangnya untuk maintain 12 jam. Jadi tidur pukul 11, pukul 8, pukul 7 kita dah makan, pukul 11 kita tidur, lepas tu kita breakfast pukul 8, pukul 9 pun dah lebih kurang 12 jam. Itu bagus untuk kita dapat mengawal lebih. Minum air kosong banyak tuan Okey, saya tak nampak lagi, minta maaf saya tak nampak lagi pertanyaan. Jadi ada lagi Jadi saya rasa insya-Allah saya akan kongsikan nota dalam blog saya. Lepas tu puan-puan boleh cari di sana tentang nota-nota yang saya bacakan tadi. Kita berjumpa lagi. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sunna inna sallallahu alaihi wasallam. Sekian tuan-tuan puan-puan, insya-Allah minggu depan kita bercerita lagi tentang garam. Jadi selama ni kita takut ambil garam. Bila kita mendapat penerangan yang lebih jelas mengenai garam jenis apa yang kita boleh ambil dan sebagainya, dia membantu kita untuk sihat pula. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.